Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda boleh mengimbas QR code di bawah untuk mendapatkan infografik daripada kumpulan 6. Nama saya Nurhania binti Abdul Rahman. COVID-19 merupakan virus yang mudah berjangkit kerana ia melalui titisan air yang boleh disebarkan dari batuk atau bersin. Penularan COVID-19 di seluruh dunia termasuk Malaysia telah mencatatkan jumlah sebanyak lebih dari 250 juta kes. Kes pertama yang dapat dikesan pada pertengahan bulan Disember 2019 di Bandaraya Wuhan, China. Angka kematian daripada penyebaran wabak ini juga terus meningkat hari demi hari. Justeru, walaupun kadar pengambilan vaksin di Malaysia terus meningkat, tetapi masih tidak menyeluruh disebabkan segelintir rakyat Malaysia yang tidak mempunyai kesedaran tentang vaksin ketika pandemik. Risiko yang berbahaya haruslah ditanggung oleh masyarakat yang lain disebabkan oleh golongan anti-vaksin ini. Namun, setiap individu mempunyai pandangan dan pendapat yang berbeza tentang isu vaksin. Hal ini boleh dikait rapat dengan beberapa falsafah iaitu liberalisme, rasionalisme dan eksistensialisme yang mempunyai pandangan tersendiri tentang isu vaksin. Pada hari ini, kita akan membincangkan tentang isu anti-vaksin berdasarkan perspektif falsafah. Harap rakan-rakan dapat memberi tumpuan yang sepenuhnya semasa kami membentang. Jadi berdasarkan data dari Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, seramai 25,493,520 individu ataupun bersamaan dengan 78.1% telah mencatat lengkap divaksinasi di negara Malaysia sejak 10 Disember 2021. Dan terdapat juga 7.313.045 individu ataupun bersamaan dengan 22.4% tidak divaksinasi. Oleh itu, yang menunjukkan bahawa kadar penerimaan vaksin di negara Malaysia adalah tinggi. Walau bagaimanapun, masih terdapat golongan yang menolak penerimaan vaksin di Malaysia. Dan isu anti-vaksin ini haruslah diambil penuh perhatian oleh semua pihak di negara kerana bilangan anti-vaksin yang kecil ini juga akan memberi pengaruh yang sangat besar kepada golongan lain untuk menerima vaksin dalam usaha mencegah penyakit COVID-19. Objektif yang pertama, mengenal pasti isu dan cabaran dalam kalangan anti-vaksin. Pada hari ini kami akan menceritakan tentang isu semasa yang berkaitan dengan golongan ini. Objektif yang kedua, mengkaji tokoh dan idea falsafah yang berkaitan dengan isu anti-vaksin. Pada hari ini kami akan menceritakan 3 tokoh dan idea falsafah yang berkaitan iaitu liberalisme, rasionalisme dan eksistensialisme. Objektif yang ketiga, menganalisis idea falsafah yang berkaitan dengan golongan anti-vaksin. Kami akan menceritakan dengan lebih mendalam tentang idea falsafah tersebut dan juga menceritakan tentang punca, kesan dan langkah untuk mengurangkan golongan anti-vaksin di Malaysia. Nama saya Novel Sia Cincin dengan nombor matris U21049117 ingin menyampaikan tentang isu anti-vaksin di Malaysia. Jadi, isu anti-vaksin merupakan salah satu isu yang saling dibincangkan di seluruh dunia, terutamanya apabila berlakunya pandemik penyakit berjangkit. Untuk mencegah sesuatu penyakit berjangkit, vaksin sebenarnya adalah salah satu cara yang patut dilaksanakan. Walau bagaimanapun, terdapat juga golongan yang enggan menerima vaksin dan ia dikenali sebagai golongan anti-vaksin. Isu ini juga berlaku di Malaysia apabila kerajaan telah memulakan program imunisasi COVID-19 secara kebangsaan. Menurut Esko Kerajaan Tempatan Perumahan dan Kesihatan Negeri Kelantan, Dr. Isani Hussein bahawa seramai 27,000 daripada keseluruhan 1.103 juta penduduk di Kelantan tidak mahu divaksin dan lebih 9,000 orang yang enggan divaksin.
Golongan anti-vaksin ini memberikan alasan tidak mahu divaksin kerana tindakan menerima vaksin merupakan satu tindakan agenda Yahudi yang menentang peraturan dan undang-undang agama Islam. Dan menerima vaksin adalah satu tindakan yang berbahaya kepada penerima vaksin kerana ia akan mendatangkan kesan sampingan kepada penerima vaksin. Bukan itu sahaja, golongan anti-vaksin harus diambil berat kerana tindakan mereka kemungkinan akan menyebabkan keburukan berlaku. Berdasarkan Presiden Persatuan Pekerja Profesional Filem Malaysia, Profima, Hai Muhammad Nohai terdapat sekerintir syarikat produksi yang sanggup memalsukan sijil vaksinasi bagi mendapatkan sijil pengakuan penggambaran SPP daripada Pembandaran Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS. Beliau memberikan pandangan bahawa tindakan ini adalah tindakan yang tidak rasional dan tidak bertanggungjawab kerana ia akan menyebabkan keancaman nyawa orang lain. Pihak berkenaan harus mengadakan tindakan yang tegas terhadap isu tersebut supaya isu ini tidak akan berlaku lagi. Oleh itu, sesetengah golongan anti-vaksin yang mempunyai pekerjaan sanggup berbuat demikian untuk meneruskan kehidupan diri sendiri serta menyebabkan penyakit berjangkit COVID-19 menjadi semakin tinggi dan semakin serius. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai dapatan kajian. Bagi analisis kajian, kumpulan kami telah membahagikan masyarakat kepada 3 golongan, iaitu liberalisme, nasionalisme dan eksistensialisme berdasarkan cara pemikiran mereka terhadap isu penerimaan vaksin. Bagi falsafah yang pertama iaitu golongan yang mengamalkan pemikiran liberalisme. Liberalisme bermaksud hak dan kebebasan. Mereka yang mengamalkan prinsip liberalisme akan sentiasa mengutamakan hak dan kebebasan masing-masing. Antara tokoh liberalisme adalah John Locke dan David Hume. Bagi masyarakat yang mengamalkan fahaman liberalisme, terbahagi kepada 2, iaitu golongan yang menerima vaksin dan golongan yang anti-vaksin. Bagi golongan yang menerima vaksin, mereka adalah berpemikiran logik dan menganggap vaksin dapat membantu meningkatkan pengimunan badan mereka untuk menangani COVID-19. Manakala, bagi golongan yang anti-vaksin, mereka berfahaman tidak logik dan berpegang kepada prinsip hak dan kebebasan. Mereka anti-vaksin kerana menganggap vaksin tersebut tidak berkesan dalam menangani COVID-19. Bagi golongan yang kedua adalah mereka yang mengamalkan fahaman rasionalisme. Rasionalisme bermaksud akal sebagai kuasa tertinggi dalam menentukan sesuatu kebenaran. Jadi, bagi golongan yang mengamalkan rasionalisme, mereka akan menganggap sesuatu perkara itu benar sekiranya ia selari dengan akal mereka. Antara tokoh-tokoh rasionalisme ialah Rene Descartes dan Immanuel Kant. Rasionalisme tersebut muncul pada zaman Barat dan telah berkembang dan menguasai zaman Yunani hingga zaman Helenis. Bagi masyarakat yang mengamalkan fahaman rasionalisme, mereka akan menganggap sesuatu perkara benar. Sebagai contoh, masyarakat yang mengamalkan sistem rasionalisme menganggap bahawa vaksin dapat berkesan untuk menghapus COVID-19. Existentialism merupakan suatu bentuk falsafah di mana manusia itu bebas bertanggungjawab membentuk kehidupan serta nilainya sendiri dan mesti mengalami kehidupan sepenuhnya pada setiap waktu. Falsafah ini diasaskan oleh Søren Kierkegaard pada pertengahan ke-19. Menurut falsafah ini, tiada sebarang prinsip moral yang ditetapkan dan ini bermaksud setiap orang itu bebas bertindak tanpa sebarang peraturan yang akan menghalang mereka. Dengan kebebasan ini, seseorang itu dapat untuk memperoleh fakta yang betul dan tepat berhubung dengan situasi dirinya serta mampu membuat keputusan sendiri.
Falsafah existentialism turut menyatakan bahawa setiap kewajipan dan matlamat hidup seseorang itu tidak sepatutnya menjadi sesuatu yang dipaksa dari sumber luar. Sebaliknya adalah berdasarkan kemahuan dirinya sendiri. Perkara ini menjadi sebahagian pada hujah golongan anti-vaksin kerana bagi mereka tindakan mengambil vaksin adalah tidak selaras dengan kemahuan diri. Dari segi epistemologi, existentialism berpendapat bahawa manusia mengetahui suatu perkara melalui pengalaman. Bagi mereka, kebenaran adalah bersifat relatif dan bergantung kepada keadaan serta status seseorang itu. Sebagai contoh, bagi setengah pihak, vaksin yang diterima tidak membina imuniti atau seseorang itu mempunyai masalah imun di mana dia tidak mampu menerima vaksin virus hidup. Bagi golongan seperti ini, pengambilan vaksin tampak kurang efektif serta sia-sia kerana tidak dapat menjamin keselamatan mereka. Demikian jugalah antara sebahagian daripada hujah golongan anti-vaksin hari ini, di mana mereka turut mempersoal keberkesanan vaksin kerana seseorang itu masih lagi mampu dijangkiti virus COVID-19 meskipun sudah menerima vaksin dan dos lengkap. Martin Heidegger, salah seorang pada tokoh existentialism, pernah menyatakan bahawa konsep authentic existence ataupun kewujudan sah melalui karyanya Being and Time, di mana setiap tindak tanduk dan keputusan moral seseorang itu tidak sewajarnya dipengaruhi oleh sebarang pendapat orang lain atau faktor luaran. Selain itu, Jean-Paul Sartre turut menyatakan manusia itu bukanlah sesuatu melainkan tujuannya. Ia hanya wujud di saat dia menyedari dirinya sendiri, menjadikan dia adalah hasil daripada tindakan yang selama ini. Oleh itu dapat dihuraikan bahawa terdapat penekanan terhadap kebebasan dalam bertindak menjadikan seorang itu bertanggungjawab terhadap dirinya. Oleh hal ini menjadi punca kepada golongan anti-vaksin tetap dengan pendidikan mereka untuk kekal tidak menerima suntikan vaksin. Selamat sejahtera kepada Puan Pencara. Nama saya ialah Evelyn Edward. Pada hari ini, saya ingin membentangkan tentang punca anti-vaksin. Anti-vaksin adalah sekumpulan individu yang mempunyai ideologi di mana vaksin adalah bahaya dan mereka tidak percaya kepada para doktor, teknologi dan juga sains. Pada pendapat saya, punca atau faktor anti-vaksin adalah orang bimbang kandungan vaksin memperbahaya. Hakikatnya, vaksin tidak menggunakan sebarang bahan yang boleh menjejas kesihatan seseorang. Pengecualiannya adalah untuk vaksin hidup yang harus dielakkan dalam pesakit yang mempunyai sistem imun lemah. Kandungan lain adalah seperti bahan pengawet, bahan penstabil dan juga bahan lain. Selain itu, sesetengah masyarakat percaya bahawa orang lain menerima suntikan vaksin maka mereka tidak memerlukannya. Kefahaman ini adalah salah kerana mereka yang tidak mengambil vaksin masih boleh mendapat jangkitan ini dan besar kemungkinan boleh mendapat komplikasi yang buruk seperti kematian. Hal ini menyebabkan imuniti kelompok lemah kerana ramai berpegang kepada mentaliti ini. Seterusnya, sesetengah masyarakat percaya bahawa vaksin membawa banyak kesan sampingan yang serius. Kesan sampingan yang serius memang jarang berlaku. Reaksi setelah menerima vaksin yang lebih kerap berlaku ialah sakit pada bahagian suntikan ataupun demam. Setiap vaksin memang ada komplikasi, namun tidak semua orang akan terima alaminya. Akhir sekali, punca anti-vaksin ialah masyarakat tidak mengetahui tentang vaksin dan tidak mahu menerima maklumatnya. Maklumat negatif tentang vaksin yang diterima oleh golongan anti-vaksin ini akan diproses dalam memori dan kemudian disimpan dalam cakara keras otak mereka. Hal ini sukar untuk ubah sikap dan pendirian orang seperti ini. Mereka ini juga mempengaruhi orang yang berada di dalam sekelilingnya. Oleh itu, vaksin mengurangkan risiko terkena penyakit berjangkit dengan bekerjasama dengan pertahanan semula jadi tubuh anda untuk membina perlindungan. Terima kasih.
Pergerakan anti-vaksin boleh mempengaruhi keputusan orang ramai untuk memvaksinasikan diri sendiri atau anak-anak mereka. Ini bukan sahaja membahayakan kesihatan dan kesejahteraan mereka, tetapi juga menjejas orang lain. Antara kesan-kesan anti-vaksin termaksudlah halangan pencapaian imuniti golongan yang menjamin kesihatan populasi. Hal ini dinyatakan demikian kerana 94% daripada populasi perlu divaksinasikan untuk memutus rantaian penularan COVID-19. Golongan anti-vaksin yang teragak-agak atau terus menolak vaksin menyusahkan proses tersebut. Dalam kata ringkas, golongan anti-vaksin telah mengganggu pelan negara untuk mencapai imuniti golongan yang merupakan penyelesaian yang paling efektif terhadap masalah COVID-19. Dalam konteks lapisan pencegahan penularan COVID-19, kewujudan golongan anti-vaksin adalah risiko yang tersembunyi dalam masyarakat. Individu yang belum divaksinasikan tidak memiliki sistem imunisasi yang bersedia terhadap COVID-19. Jadi, mereka berkemungkinan tinggi untuk menjadi pembawa virus. Sebagai contoh, mereka menular penyakit kepada kanak-kanak lain dan individu yang tidak dapat menerima vaksin akibat faktor-faktor seperti umur, alahan dan keadaan perubatan. Anti-vaksin juga membebankan sistem kesihatan awam Malaysia. Berdasarkan laporan Kementerian Kesihatan Malaysia, kapasiti dan sumber sistem kesihatan awam hampir 85%. Oleh sebab individu yang tidak divaksinasikan berkemungkinan tinggi akan mengalami gejala kritikal jika menjangkit COVID-19. Mereka memerlukan pemerhatian di hospital dan dikendali oleh doktor. Kajian COVID-19 memaparkan faktor bahawa kes penularan pandemik meningkat secara eksponen dalam komuniti yang belum diimunisasikan. Akibatnya, kalau golongan anti-vaksin berambah, kegagalan sistem kesihatan awam Malaysia tidak dapat dielakkan. Akhir sekali, anti-vaksin menyebabkan langkah-langkah pencegahan COVID-19 yang tersedia ada tidak dapat ditamatkan. Sekiranya terdapat satu individu yang anti-vaksin dalam golongan, aktiviti sosial dan ekonomi tidak dapat dijalankan dengan lancar dan efektif. Contohnya, pelajaran dalam talian dan amalan jarak sosial perlu diteruskan. Hal ini dikatakan demikian kerana pihak yang bertanggungjawab perlu mengambil kira risiko COVID-19 yang lebih tinggi. Oleh demikian, jelaslah individu yang anti-vaksin merosotkan ekonomi negara dan menjauhkan hubungan antara masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faisal bin Abdul Karim, bernombor matrik U2002-190. Saya akan membentangkan bahagian langkah-langkah untuk mengatasi isu golongan anti vaksin. Sebenarnya, usaha untuk mengatasi isu golongan anti vaksin bukanlah tanggungjawab Kementerian Kesihatan ataupun pakar-pakar kesihatan semata-mata. Akan tetapi, semua pihak boleh memainkan peranan masing-masing dalam membantu usaha ini demi kemaslahatan negara. Antara langkah yang boleh diambil untuk mengatasi isu golongan anti vaksin adalah dengan membuat lebih banyak lagi kempen ataupun program kesedaran masyarakat tentang kepentingan program vaksinasi dengan liputan yang lebih meluas. Tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam masyarakat termasuklah golongan agama, golongan ahli agama dan selebriti boleh turut menyampaikan maklumat berkaitan kepentingan vaksin kerana masyarakat akan lebih mudah untuk mendengar nasihat seseorang yang mempunyai pengaruh yang luas dan reputasi serta kredibiliti yang baik. Seterusnya, Menteri Komunikasi dan Multimedia perlulah mewujudkan peruntukan undang-undang bagi membolehkan pihak berkuasa mendakwa penyebar berita palsu mengenai vaksin. Antara peruntukan sedia ada yang boleh digunakan termasuklah Akta Komunikasi dan Multimedia 1988 ataupun Akta 588. Hal ini kerana fakta yang tidak benar tentang vaksin merupakan antara faktor penyumbang utama meningkatnya golongan anti vaksin. Oleh itu, undang-undang yang ketat perlulah dilaksanakan bagi menghalang penyebaran maklumat yang tidak tepat dan palsu berkaitan dengan vaksin, terutamanya COVID-19. Selanjutnya, ruang khas di saluran televisyen, radio dan juga akhbar untuk membandingkan auta dengan fakta melalui sesi soal jawab perlu diberikan untuk menjelaskan segala salah faham terhadap vaksin. Contohnya, pseudosains ataupun mitos sains akan dibahaskan supaya masyarakat tidak lagi terpengaruh dengan hujah-hujah anti vaksin.
Selain itu, usaha menangani golongan anti vaksin juga boleh dilakukan di peringkat sekolah, terutamanya melalui pendidikan. Pihak sekolah juga boleh mengadakan galeri tentang vaksin, lawatan ke pusat vaksin ataupun menjemput penceramah untuk menyampaikan ceramah tentang vaksin. Akhir sekali, setiap individu perlulah rajin untuk mencari informasi dari sumber yang dipercayai dan terkini. Sumber tersebut termasuklah bahan bacaan dan video yang sahih. Setiap individu juga perlu berfikiran dengan lebih progresif dan lebih rasional. Sekiranya terdapat berita ataupun maklumat yang dikuatiri kebenaran, rujuklah pakar untuk kepastian dan sebarkanlah perkara yang disahkan benar. Baiklah, itu sahaja daripada saya untuk langkah-langkah mengatasi golongan anti vaksin. Terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Chen Zhihan dengan nombor metrik U21031127 dan saya akan membuat kesimpulan bagi infografik ini. Kesimpulannya, isu anti-vaksin dapat dianalisis daripada 3 aliran falsafah utama iaitu liberalisme, eksistensialisme dan rasionalisme. Golongan yang mengamalkan rasionalisme dapat berfikir secara logik dan memahami kebaikan vaksin demi keselamatan masyarakat. Sebaliknya, golongan anti-vaksin yang berpegang kepada liberalisme dan eksistensialisme hanya mementingkan niat sendiri dan tidak mempertimbangkan kesihatan serta keselamatan umum masyarakat. Selain itu, mereka mempunyai beberapa salah faham terhadap vaksin yang disimpan dalam cakera keras otak mereka, seperti kandungan vaksin yang berbahaya dan kesan sampingan vaksin yang serius. Mereka juga percaya bahawa mereka tidak perlu menerima suntikan vaksin sekiranya orang lain sudah diberi vaksin. Kesannya, golongan anti-vaksin bukan sahaja meningkatkan lagi beban sistem kesihatan awam negara, tetapi telah mempengaruhi keputusan orang ramai untuk menerima suntikan vaksin dan seterusnya mencelah lapisan pencegahan penularan COVID-19 serta menghalang pencapaian crowd immunity, aktiviti sosial dan kemajuan ekonomi juga. Sebagai cadangan untuk menyelesaikan isu ini, kesedaran masyarakat tentang kepentingan vaksin harus ditingkatkan melalui kempen atau maklumat yang disampaikan oleh tokoh-tokoh berpengaruh di media sosial dan penceramah di sekolah. Untuk memastikan salah faham terhadap vaksin dalam masyarakat dihapuskan, penguatkuasaan undang-undang yang melarang penyebaran berita palsu dan pengadaan ruang khas di saluran media untuk menyebarkan fakta tentang vaksin juga merupakan langkah yang vital. Walau bagaimanapun, masalah ini hanya boleh dihapuskan selama-lamanya pada akar umbinya jika setiap individu dapat mencari informasi dari sumber terkini yang boleh dipercayai. Sebagai rakyat Malaysia, kita harus berfikiran kritikal dan belajar membezakan maklumat yang logik dan sahih dengan maklumat yang mengelirukan. Terima kasih. Berikut merupakan senarai rujukan daripada infografik ini dan juga senarai ahli kumpulan 6. Itu saja daripada kumpulan kami. Harap rakan-rakan mendapat info serba sedikit tentang infografik pada hari ini. Sekian, terima kasih.